بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada petang ini sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan limpah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam majlis yang mulia ini, majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala. Majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan hak Allah Subhanahu wa taala yang terbesar sekali adalah kita beribadah kepadanya dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Dan hamba Allah dan hamba-hambanya apabila telah beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu pun, maka mereka boleh memohon daripada Allah Ta'ala, maka mereka berhak mendapat keampunan daripada Allah dan dimasukkan ke dalam syurganya tanpa hisab dan tanpa adab. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sambung bacaan kitab yang ringkas namun faedahnya sangat besar, iaitu Prinsip Dasar Islam, pada muka surat yang ke-70, kesyirikan dan bahaya-bahayanya. Kesyirikan dan bahaya-bahayanya, pada muka surat 70. Kata penulis hafizahullah ta'ala, Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, jika bentuk-bentuk ibadah yang Allah syariatkan dipalingkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau secara bersamaan ditujukan kepada Allah dan juga kepada selainnya, maka inilah dinamakan kesyirikan. Jadi kita kena faham maksud syirik tu apa. Maksud syirik ni ada dua. Satu, maksud syirik yang umum. Yang kedua, maksud syirik yang khusus. Pertama, syirik dari segi bahasa adalah menjadikan sesuatu itu ada duanya, ada sekutu, ada dua. Sebab itulah syarikat. Syarikat tu kenapa dinamakan syarikat? Ada huruf kataan yang sama. Bersyarikat maksudnya kita ada partner, kita berkumpul untuk menubuhkan satu syarikat, satu usaha perniagaan. Sebab itulah syarikat ni, syarik maksudnya sekutu. Sebab tu Allah Ta'ala kata lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada syarik, tidak ada partner dalam kerajaannya. Jadi perbuatan syirik itu menjadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ada sekutu, ada partner. Menjadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ada partner, ada sekutu. Dan syirik ini kita boleh faham dari segi dua sisi, iaitu kita panggil syirik yang am, yang kedua syirik dengan makna yang khusus, yang khas. Syirik dengan makna yang umum dengan syirik dengan maksud yang khusus. Syirik dengan maksud yang umum iaitu mensyirikkan Allah Ta'ala dalam rububiyahnya, asma' dan sifatnya, serta uluhiyahnya. Saya ulang sekali lagi. Syirik dengan maksud yang umum iaitu menjadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada sekutu pada rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma' dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan erti kata lain, dengan ayat yang lebih mudah untuk difahami bagi golongan
orang yang baru untuk mempelajari akidah ni, iaitu menjadikan partner bagi Allah Ta'ala pada rububiyahnya, iaitu kita kata Allah Ta'ala ada partner dalam mencipta alam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada partner dalam pentadbiran alam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada partner dalam pemilikan alam. Jadi siapa yang kata Allah Ta'ala ada yang menciptakan alam bersama dengan Allah, maka syirik. Ada yang kata, siapa yang kata Allah alam ini dimiliki oleh fulan bin fulan, wali fulan dan fulan, okay, hujan ini dikuasai oleh wali fulan dan fulan, maka dia telah mensyirikkan Allah dalam rububiyah. Begitu juga dengan orang yang mengatakan bahawa alam ini ditadbir oleh wali-wali Allah, contohnya, maka dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam rububiyah. Kemudian mensyirikkan Allah Ta'ala dalam asma' dan sifat. Asma' maksudnya nama, dan sifat maksudnya menjadikan Allah, kita kata ada yang sifat-sifatnya sama dengan sifat Allah. Dia kata makhluk si fulan mendengar, wali fulan mendengar sebagaimana Allah Ta'ala mendengar. Dia melihat sebagaimana Allah melihat. Dia berkuasa sebagaimana Allah Ta'ala berkuasa. Dia maha agung sebagaimana Allah Ta'ala maha agung. Ini telah menjadikan bagi Allah Ta'ala ada sekutu, ada syarik, mensyirikkan Allah Ta'ala dalam asma' dan sifat. Dalam asma' dan sifat. Dan yang ketiga, yang kemuncaknya, iaitu mensyirikkan Allah Ta'ala dalam ibadat. Ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk melakukannya, kita wajib menujukannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Wajib kita melakukannya dan ditujukannya kepada Allah dan dibuat kerana Allah. Ditujukan kepada Allah, dibuat kerana Allah. Ditujukan kepada Allah maksudnya bila kita salat, kita tujukan salat kita pada Allah. Kita menghadap ke kiblat dan kita kata salat ini wajjahtu wajhiya lillahi fatar samawati wal ardh. Aku menghadapkan wajah aku hanyalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dibuat kerana Allah, dibuat bukan kerana makhluk, bukan kerana nak riaan, bukan kerana nak sum'atan, bukan nak sebab nak supaya dipuji-puji. Okey? Wala ujuban, bukan nak takjub, rasa pada nak takjub pada diri sendiri. Tidak riak, tidak juga sum'ah. Itu syirik dengan maksud yang umum. Adapun bila kita tengok syirik dengan maksud yang khusus, dia merujuk pada syirik dalam uluhiyah, syirik dalam ibadah. Dan kebanyakan nas dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bila Allah Ta'ala kata janganlah mensyirikkan Allah, jangan syirikkan Allah, itu ialah jangan mensyirikkan Allah dalam ibadah. Bukan bermakna boleh mensyirikkan Allah Ta'ala dalam rububiyah, tidak. Barang siapa yang tidak mensyirikkan Allah dalam al-uluhiyah, maka selayaknya dia tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dalam masalah al-rububiyah dan asma' wa sifat. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebahagian ulama, jadi kebanyakan ulama dakwah, bukan sebahagian ulama, kebanyakan ulama dakwah itu ulama dakwah tauhid. Apabila mereka mentarifkan syirik, biasanya mereka akan takrifkan syirik dalam al-uluhiyah. Lepas tu kita tengok sini, apa dia? Jika ibadah, tengok balik perenggan yang kita baca tadi. Jika bentuk ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan itu dipalingkan, maksudnya kita palingkan pada tempat lain. Patutnya paling pada Allah, kita palingkan pada selain Allah. Bila kita doa, patut doa tu kita tuju pada Allah. Kita doa pada Allah, ya Allah, maknanya tuju pada Allah. Bila kita kata ya wali Allah, tak jadi. Dah tuju pada lain dah. Dipalingkan, maksudnya doa yang sepatutnya dituju pada Allah dipalingkan. Ya Nabi Allah, ya wali, ya wali qutub, ya Abdul Qadir Jailani, ya sekian-sekian. Jadi dah tujukan ibadah tu yang sepatutnya tuju doa tu patutnya tuju pada Allah, tapi kita tuju pada selain Allah Ta'ala. Sujud, patutnya sujud hanya pada Allah, dia sujud pada yang lain. Tawakal, hatinya bergantung harap hanya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekarang hatinya terpaut pada makhluk yang lain. Maka itu namanya syirik dalam ibadah. Itulah syirik dengan maksud yang khusus. Itulah syirik dengan maksud yang
khusus. Dan kebanyakan ayat Quran bila menafikan syirik dalam al-uluhiyah, syirik yang khusus ini. Kenapa? Kerana Al-Quran ketika diturunkan, Al-Quran sedang berbicara dengan kaum yang mengiktiraf rububiyah Allah. Kaum yang apabila ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan alam, mereka kata Allah Ta'ala menciptakan alam. Kaum yang mengiktiraf bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala pemilik mutlak alam. Al-Quran diturunkan kepada kaum yang telah mengiktiraf bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah pentadbir alam ini. Namun kaum yang Quran turun padanya ketika zaman Nabi Muhammad SAW, masalah terbesar mereka adalah apabila mereka beribadah, apabila mereka berdoa, mereka tidak berdoa terus pada Allah. Kerana pada mereka ada anggapan bahawa berdoa terus kepada Allah tak sampai. Berdoa terus kepada Allah kurang adab. Sebab itulah fikrah jahiliyah, syirkiyah, musyrikin ini telah dihidupkan balik oleh sebagian orang pada zaman ini. Apabila saya terdengar ada satu kuliah daripada seorang ustaz, dia kata macam ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan doa kepada Allah Ta'ala terus, dia kurang adab. Kita kena doa melalui Nabi Muhammad SAW. Inilah dia idea musyrik zaman Nabi SAW cuba untuk dihidupkan balik. Musyrikin zaman Nabi telah wujud zaman sekarang. Dia kena hidupkan balik apa dia? Jangan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus. Kalau doa kepada Allah Ta'ala terus kurang adab, dia kata. Allahu Akbar. Sedangkan Nabi dalam hadis sahih berkata, idza sa'alta fas'alillah. Bila kamu nak meminta, mintalah kepada Allah. Direct. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta tolong, mintalah kepada Allah Ta'ala. Ya ibadi kullukum dhal illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kata Allah Ta'ala, wahai hambaku, kamu semuanya sesat, melainkan orang yang aku telah bagi hidayah kepadanya. Maka mintalah hidayah kepadaku. Tak perlu minta melalui perantaraan orang lain. Fastahduni ahdikum. Aku akan bagi petunjuk kepada kamu. Ya ibadi kullukum ar illa man hadaituhum illa man kasautuhum. Semua kamu ni berbogel, tak ada pakaian, melainkan orang yang aku telah memberi dia pakaian. Fastaksuni aksukum. Maka mintalah pakaian kepadaku, pasti aku akan bagi kamu pakaian. Ya ibadi kullukum ja'i. Ya ibadi, wahai hambaku, semua di antara kamu ni lapar. Illa man at'amtuhu, melainkan orang yang aku bagi makan padanya. Fastat'imuni at'imkum. Ut'imkum. Maka mintalah makan padaku, nescaya aku bagi makan kepada kamu. Nampak tak? Begitu banyak hadis Nabi SAW, begitu banyak ayat Quran bila menyebut tentang meminta doa, beribadah, maka dia kata doa kepada aku terus. Sebab itulah perbincangan masalah ni perlu sentiasa disegar bugarkan, perlu diulang-ulang. Diulang sehinggalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan kematian kita semua. Naam. Sambung lagi kata penulis hafizahullahu ta'ala, di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang masih diyakini oleh sebahagian kaum muslimin. Nampak Ustaz Aziz? Dia kata apa? Pada zaman ini masih lagi syirik yang dibuat apa dia? Meminta sesuatu maslahah, meminta sesuatu kepentingan, atau dijauhkan daripada mudarat, bahaya kepada kuburan Nabi, Habib, Wali, Kiai dan lainnya. Bernazar dan menyembelih haiwan untuk mereka. Ini contoh zaman sekarang. Macam orang buat di makam Habib Nuh. Allahu Akbar. Tuan-tuan nak tengok tak makam Habib Nuh? Tuan Google makam Habib Nuh macam mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diagungkan, dibuat binaan yang tinggi. Dalam tu ada lampu-lampu. Sedangkan Nabi SAW kemudian dibuat binaan. Nabi SAW telah memerintahkan Ali bin Abi Talib untuk apa? Untuk bila tengok kubur, Allah
timthalan illa tamastah. Wahai Ali, kata Nabi SAW, bila kamu nampak berhala maka musnahkanlah dia. Wa idza ra'aita qabran musyrifan, bila kamu nampak wala qabran musyrifan illa sawaitah, dan bila kamu nampak kubur yang diagung-agungkan, dimulia-muliakan, kamu kena sawaitah, kamu kena ratakan kubur tersebut. Begitu juga dengan Nabi SAW memerintahkan agar dimusnahkan tempat-tempat syirik. Nabi SAW juga memerintahkan agar kubur itu tidak didirikan bangunan di atasnya. Wala yubna alaih, wala yuktab alaih. Dan Nabi SAW melarang daripada orang menjadikan kubur sebagai tempat-tempat ibadah, mohon hajat dan seumpama dengannya. Dia syirarul khalqi indallah, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah ialah man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya', iaitu orang yang pada hari kiamat berlaku dia masih lagi hidup. Sebab apa? Sebab masa hari kiamat berlaku orang mukmin semua dah tak ada dah kena dimatikan. Wa man ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid. Dan juga orang yang menjadikan kubur mereka sebagai tempat, kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Tuan boleh tengok, tuan Google sekarang, tak percaya sekarang tuan Google kubur Habib Nuh. Naam. Tuan tak percaya, tuan Google gambar kubur Habib tersebut, Habib. Tuan tak percaya, tuan cari pula kubur di Nizamuddin, kubur wali di Nizamuddin, India. Tuan tak percaya lagi, type kuburan di Muslim di Sri Lanka, di India, di Pakistan, kubur wali-wali. Type situ kubur wali-wali. Tuan akan nampak bagaimana apa yang mereka lakukan itu ghulu, melampau. Dan orang minta-minta hajat, menangis-nangis di kuburan. Lebih lagi daripada mereka menangis di atas tikar sejadah mereka pada waktu di 1/3 akhir malam. Lebih lagi daripada menangis di masjid-masjid. Kita tanyakan pada mereka, mana lagi afdal, masjid ataupun kubur? Nescaya mereka akan cakap kubur lagi afdal. Allahul musta'an. Ini adalah kesan daripada apabila tauhid itu ditinggalkan. Kubur itu diagungkan dan selalu disebut keagungan-keagungan wali dengan cerita pelik-pelik. Macam di Indonesia tu, Tok Guru Sekumpul namanya. Tuan Guru Sekumpul. Dia kata Rasulullah SAW keluar daripada kuburnya dan cium lutut Guru Sekumpul tu. Allahul musta'an. Buruknya akidahnya. Lutut Abu Bakar As-Siddiq pun Nabi tak cium, lutut Umar Al-Khattab pun Nabi tak cium. Ini tiba-tiba Guru Sekumpul, Tok Guru dia datang ke makam Rasulullah SAW, lalu Rasulullah keluar daripada kubur dan cium lutut dia. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Lihat betapa bahayanya akidah umat ini berada di lembah kebahayaan, lembah yang bahaya. Kalau kita yang mengaji ni pada petang ni tak sungguh-sungguh nak mengaji akidah, mengaji malas-malas, nak datang, tak datang sudah, dengar bila ada masa lapang. Pernah tak tuan-tuan pergi kerja bila masa lapang? Tak pernah kan? Tuan-tuan kalau pergi kerja mesti on time, pukul 8 check in, kecik, masuk tu, cut tu, punch card, masuk pukul 8, pukul 5 keluar tepat, tak pernah pun miss. Bila mengaji akidah, kejap datang, kejap tak datang, kejap datang, kejap tak datang. Lepas tu confuse masalah akidah. Kesungguhan tuan-tuan, para pendengar termasuk saya sendiri dalam menyebarkan akidah ni, akidah sahih ni kena lebih daripada kesungguhan tuan-tuan cari rezeki. Kerana umat sekarang dalam bahaya.
kesyirikan telah tersebar dengan meluas. Belum lagi ajaran-ajaran yang lain, seperti ajaran New Age, seperti ajaran liberal, seperti seumpama dengannya. Yang kedua, mempercayai dan mendatangi dukun, paranormal, tukang sihir, orang pintar, tukang ramal dan orang yang sepertinya dan meminta perlindungan kepada jin. Nah, jumpa bomoh. Baru-baru ni kita tengok macam mana banjir di Malaysia, macam mana dua orang bomoh melakukan upacaranya. Di tengah-tengah khalayak ramai, tidak ada seorang pun yang menghalangnya. Tidak ada ucapan daripada tokoh-tokoh agama melainkan yang sunnah. Tidak ada penentangan secara terbuka. Tapi cuba kalau isu ni isu rasuah, tengok macam mana orang marah macam mana. Cuba kalau kita bicarakan, kita kata fulan, menteri fulan telah didakwa dengan mengambil berbilion-bilion. Maka kecohlah satu dunia. Kecohlah satu Malaysia berbicara pasal masalah tu. Dikongsi-kongsikanlah berita-berita tersebut, di-viral-viralkan. Tapi masalah tauhid, tak ada siapa nak viralkan. Masalah syirik yang berlaku pada umat ini, tak ada siapa nak viralkan. Bila diviralkan, maka dia kata, inilah kerja ustaz-ustaz zaman sekarang. Kerja dia nak melagakan dengan ustaz-ustaz yang lain. Hasya wa kalla. Tak ada kerja kita nak melaga-lagakan dengan orang lain. Okay? Melainkan hanyalah untuk menegakkan tauhid, mengajak manusia supaya memurnikan ibadah. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan kamu memurnikan agama ini hanya untuk Allah. Dan mempercayai tukang dukun, nanti kita akan tengok nanti dalam buku ni perkara-perkara yang merosakkan keimanan, nanti paranormal, tukang sihir, bahkan dinormalisasi pula sihir itu melalui filem-filem Melayu. Dan dijadikan pula tukang sihir tu orang yang baik, macam anak-anak tengok cerita Harry Potter. Ada white witch, ada black witch. Semua itu tukang sihir. Tukang sihir itu haram. Ustaz itu kan cerita, ustaz. Dia memang cerita. Tetapi kamu telah disajikan dengan perkara yang syirik, dinormalisasikan, dianggap syirik itu bukan lagi satu benda yang buruk. Naam. Kerana dikata kerana digunakan tujuan dia untuk benda yang baik. Al-ghayah la tubarriru wasilah. Okey. Tujuan tidak menghalalkan cara. Yang ketiga, mempercayai azimat, tongkat, keris, tangkal, susuk, kekuatan, pusaka, barang sakti, ramalan bintang dan lain-lain. Ini juga berlaku dalam masyarakat kita. InsyaAllah kita akan komen. Setiap benda ni semua ada dalilnya, larangannya. Yang keempat, mempercayai dan menggunakan jampi, pelet, guna-guna dan seumpama dengannya. Ini seumpama dengannya ialah tu semua yang berkaitan dengan jampi-jampi, tangkal-tangkal dan seumpama. Ini semua adalah perkara yang masih lagi berlaku pada zaman sekarang, tuan-tuan, dan masih lagi tersebar dalam masyarakat kita dan juga masyarakat sahabat ke saudara-saudara kita di Indonesia, Thailand dan seumpama dengannya. Kata ustaz lagi, syirik merupakan kemaksiatan yang paling besar. Ya, betul. Inna syirka la zulmun azim. Kezaliman yang paling zalim dan dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla jika pelaku syirik mati di atas syirik dan tidak bertaubat. Jadi dosa syirik ni dosa paling besar. Dosa zina dengan syirik lagi besar daripada zina. Syirik dengan membunuh, syirik lagi besar. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kan Allah Ta'ala kata dalam Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Fitnah dalam ayat itu bukan maksud fitnah yang orang Melayu faham. Al-fitnatu asyaddu minal qatli, syirik itu lagi besar daripada membunuh. Maka betul, baru betul. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnatu asyirku. Al-fitnatu yani asyirk. Jadi fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Maksud ayat itu adalah apa dia? Syirik, tuan-tuan. Bukan fitnah yang kita faham zaman sekarang orang Melayu faham. Dan orang yang mati dalam keadaan buat syirik dan dia tak sempat taubat, maka dia kekal dalam neraka. Matinya seperti orang kafir. Dan tentu sekali yang kita maksudkan dengan syirik kat sini ialah mati dalam keadaan syirik besar. Mati dalam keadaan syirik besar. Maka siapa yang melakukan syirik besar kemudian
dia mati dalam keadaan kesyirikannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan haramkan ke atasnya syurga. Naam. Sambung lagi, orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling sesat, paling zalim di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah la zulmun azim. Nampak tak situ ada 3 penguat. Pertama ada inna. Yang kedua ada la zulmun, benar-benar satu kezaliman. Yang ketiga azimun, tambah lagi azim, besar, agung. Sesungguhnya syirik itu benar-benarlah satu kezaliman yang agung. Masya Allah. Yang besar. Nampak tak ada tiga pengikat tadi. Satu sesungguhnya. Yang kedua benar-benar. Yang ketiga besar. Baik, ada satu ayat yang pendek ni 3 bentuk menunjukkan bahawa syirik itu dosa yang paling besar sekali. Firman Allah Ta'ala lagi, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kerana mempersekutukannya syirik. Maksudnya Allah Ta'ala takkan ampunkan dosa orang mati dalam keadaan syirik, dan mengampuni dosa yang bawah dari syirik. Betulkan terjemahan itu, yang bawah daripada syirik itu, bukan selain. Sebab ada juga dosa lain, kalau orang tu mati dalam keadaan melakukannya, Allah Ta'ala takkan ampunkan dia, iaitu dosa kufur kepada Allah, dosa perkara-perkara yang murtad. Contohnya dia buat perkara yang membatalkan keislaman dia, kemudian dia tidak bertaubat daripada perkara tersebut, maka dia mati dalam keadaan mensyirikkan, dalam keadaan kufur, kafir. Dan kafir ini salah satu penyebab kekafiran, salah satu sebab orang itu jatuh kufur, salah satu sebab orang itu murtad adalah dia melakukan syirik. Tapi bukan hanya syirik saja perkara yang membatalkan keislaman, ada banyak lagi dosa-dosa yang lain, mempermainkan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apa lagi, menjadi menghina hukum-hukum hakam, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengejek wahyu, merendah-rendahkan Al-Quran, memijak Al-Quran dan seumpama dengannya. Maka itu semua perkara yang membatalkan keislaman, tetapi dia tak termasuk dalam bab syirik. Jadi sebab itulah saya kata kita kena betulkan terjemahan tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampunkan dosa orang yang melakukan syirik, dan dia akan ampunkan dosa yang bawah daripada itu. Maksud mengampunkan di sini adalah Allah Taala akan ampunkan orang yang mati dalam keadaan yang berdosa, dalam keadaan berdosa tak sempat taubat. Kalau dia bertaubat, tak ada masalah. Qulil ladzina kafaru in tantahu yughfar lakum ma qad salaf. Naam. Katakanlah kepada orang kafir, kalaulah kamu semua ini intan tahu, maka kalau kamu semua stop dari perbuatan syirik kamu, maka akan diampuni kesalahan-kesalahan kamu. Maksudnya dosa selain daripada syirik akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa daripada dosa selain daripada apa yang sama level dengan syirik, seperti kufur, murtad dan juga nifak seumpama dengannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala boleh ampunkannya. Naam. Seperti kata Ibn Mas'ud yang famous, la'an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa billahi wa an ahlifa bi ghairillahi sadiqan. Aku bersumpah dengan nama selain Allah yang aku jujur dalam sumpah itu, lebih aku suka daripada aku bersumpah dengan nama Allah, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab bersumpah dengan nama selain Allah Taala itu syirik. Adapun bersumpah dusta tu, dosa dia besar, memang tak syak lagi dah, dosa dia besar, tapi tak sampai level syirik, tak sampai lagi level syirik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala boleh nak ampunkan dia sekiranya Allah Taala mahu. Kalau Allah Taala tak nak, maka Allah Taala boleh azabnya. Tetapi kalau Allah Ta'ala mengazabnya pun, Allah Ta'ala tidak akan mengazabnya sebagaimana dia mengazab orang musyrikin. Tak sama. Seperti Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dan juga para a'imah kita yang lain.
Nampak situ. Kemudian Allah Ta'ala akhiri ayat tu, dan barang siapa mempersekutukan Allah maka telah melakukan dosa yang besar. Ithman azima. Ithman azima. Naam. Ayat seterusnya, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya orang yang tidak mensyirikkan Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampunkan orang yang mensyirikkan Allah, dan mengampunkan apa yang bawah daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Wa man yushrik billah, siapa mensyirikkan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Dah selesai tak masalah ni, kitab ni, bagian ni selesai, alhamdulillah. Jadi apa kesimpulannya? Kita tahu syirik adalah sebesar-besar dosa. Syirik adalah dosa yang paling bahaya. Syirik adalah perkara yang paling membinasakan umat. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kalau tanya kenapa syirik ni besar dosa dia tuan-tuan? Kenapa syirik ni besar dosa dia tuan-tuan? Pertama, syirik ni merendah-rendahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, sebab syirik ni merendah-rendahkan hak Allah Azza wa Jalla, merendah-rendahkan Allah. Mereka kata Allah Ta'ala perlukan pembantu, Allah Ta'ala takkan dengar doa daripada hamba-Nya melainkan dengan melalui wali-walinya. Berdoa kepada Allah Ta'ala terus kurang adab, menganggap bahawa doa kepada Allah Ta'ala terus ni Allah Ta'ala takkan terima, menganggap bahawa kita ni kena dapat syafaat, barulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi syafaat kepada kita, memberi syafaat Nabi-Nya kepada kita. Jadi banyak su'udzan, banyaknya perbuatan menghina Allah Ta'ala dalam perbuatan syirik. Perbuatan syirik juga adalah kerana dia telah melanggar hak Allah yang paling besar. Itu hak Allah untuk diibadahi, tidak disyirikkan dengan sesuatu. Syirik ini juga dosa yang terbesar. Kerana apa? Kerana dia telah melanggar tujuan utama manusia diciptakan. Kalau orang itu engkar tugas hakiki dia, kalau kita ambil seorang pekerja lalu dia engkar tugas hakiki dia, tugas hakiki dia katakanlah dia ni buat account, masa buat account tu dia tak buat account, dia buat kerja lain, dia pergi gardening. Maka bila orang tanya kepada kenapa kamu tak siap kerja kamu, saya sibuk buat gardening. Kita kata salah tak buat gardening? Tak salah. Dosa ke buat gardening? Tak dosa. Tapi dosa kamu adalah pada apa? Pada ketika kamu mengabaikan apa yang sepatutnya Allah Ta'ala telah perintahkan kepada kamu. Jadi itu kedegilan. Jadi tauhid ialah hak Allah. Syirik ialah hak Allah. Syirik itu ialah melanggar hak Allah. Syirik itu merendah-rendahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syirik itu bentuk pendustaan yang besar. Yang pertama, yang keempat, syirik ini adalah dosa semata-mata dosa. Dan dia panggil kesesatan yang murni. Kerana dia tak ada faktor lain, dia tak ada faktor syahwat pun. Kalau orang minum arak, kita tahu kenapa dia minum arak, sebab dia syahwat, dia ada syahwat kena minum arak. Kalau orang berzina, lebih jelas lagi syahwat dia tadi pada wanita. Tapi syirik ni syahwat daripada apa? Mana ada syahwat kat situ? Jadi dia, kata Syekh Saleh sendiri, dia adalah satu kerosakan yang mahab, yang memang pure kerosakan. Sebab apa? Sebab tak ada padanya unsur-unsur syahwat untuk menarik orang melakukannya. Sebab kerana kedegilan dan juga keengganan dia untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu menyebabkan dia jatuh syirik. Betullah syirik adalah dosa yang sangat besar. Itu ditinjau dari segi kenapa syirik itu dosa besar. Kalau ditinjau dari segi apakah dia balasan bagi orang buat syirik ini, maka sangatlah juga banyak. Dalam hadis-hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala haramkan syurga. Allah Ta'ala haramkan syurga kata orang melakukan syirik. Naam. Ila akhirih. Barakallahu fikum. Dan sambung lagi akibat orang yang berbuat syirik. Kita tak nak lambat, kita baca laju sikit. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mengampuni orang yang buat syirik jika dia mati dalam kemusyrikannya. Kena faham? Dan tidak bertaubat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa. Okey.
Orang yang berbuat syirik tidak mengalami ketentangan, tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya. Ya, betul. Allah Ta'ala kata, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, dan orang yang beriman, walam yalbisu, dan tidak mencampuri iman mereka dengan syirik. Ulaika lahumul amn, kelompok inilah baginya keamanan. Wahum muhtadun, bahkan mereka dapat petunjuk. Nah. Allah Ta'ala kata lagi surah Al-Hadid, kaila ta'saw ala ma fatakum. Iaitu kita percaya pada qada dan qadar ni agar kamu tak rasa menyesal, gundah gulana apabila kamu terlepas sesuatu yang menguntungkan kamu dari segi dunia. Itu orang yang ada akidah kata, Nabi SAW kata, unzur ila man asfala minkum wala tanzur ila man fawqakum fa innahu ajdar an la tazdaru ni'matullah. Lihatlah kepada orang di bawah kamu, jangan lihat orang yang di atas kamu dari segi dunia. Dari segi dunia. Kalau dari segi agama, kita kena lihat orang yang atas kita, ulama, orang alim, sahabat. Dari segi dunia, makan, minum, keuntungan dunia, maka Nabi kata, lihatlah kepada orang di bawah kamu, kerana sesungguhnya itu akan ajdar, dia akan lebih menguatkan kita, alla tazdaru ni'matullah, agar kamu tidak mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Seterusnya, orang yang berbuat syirik tidak akan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini betul. Tengok muka surat 72 tu. Orang yang buat syirik tidak akan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya? Nah, hadis sahih Muslim. Hadis sahih Muslim. Ini Kitabul Iman. Nabi SAW bersabda, inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah, wa amma inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah, wa hiya na'ilatun insya'allah liman mata min ummati la yushriku bihi syai'ah. Apa maksud hadis tadi? Nabi kata setiap Nabi dia ada doa yang mustajab. Doa mustajab yang ada pada setiap Nabi ni, kata baginda SAW, Nabi ni telah gunakan ketika mereka di dunia lagi. Telah gunakan doa tersebut. Sebab Nabi kata setiap Nabi ada satu doa mustajab. Adapun aku, kata Nabi Muhammad SAW, aku simpan doa mustajab itu sebagai syafaat bagi umatku di akhirat kelak. Saya menarik lagi di hujung tu, Nabi SAW bersabda lagi, wahiyya na'ilatun insya'allah, dan itu akan didapati, maka syafaat Nabi itu akan kita dapat insya'allah, dengan izin Allah. Liman mata min ummati, bagi siapa yang meninggal di kalangan umatku, lam yushrik bi syai'a, yang tidak pernah mensyirikkan aku dengan sesuatu pun. Nah, maksudnya apa? Syafaat Nabi hanya untuk orang yang ucapkan la ilaha illallah dan tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Faham tak? Dengan dalil jelas. Yang ketiga, orang-orang yang berbuat syirik diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk masuk syurga. Naam, sahih. Okey. Allah Ta'ala haramkan. Sesungguhnya apa firman Allah Ta'ala, innahu man yushrik billah
faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah Ta'ala, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka Allah Ta'ala haramkan syurga ke atas dia. Itu yang kita nak gariskan tu. Allah Ta'ala haramkan syurga ke atasnya. Wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, tidaklah bagi orang zalim itu ada pembantu. Dengar ni, harramallahu alaihi al-jannah, Allah Ta'ala akan haramkan dia masuk syurga. Bahaya tak syirik tuan-tuan? Bahaya. Tengok seterusnya pula. Orang yang berbuat syirik akan terhapus pahala amalan-amalan kebajikannya yang pernah dilakukannya. Siapa yang buat syirik, gugur segala amal soleh dia gugur. Sehinggalah dia bertaubat, baru datang balik amal soleh ni. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalaulah mereka melakukan perbuatan syirik, walau asyraku, mereka ni siapa? Kalau tuan buka surah Al-An'am ni ayat 88, atas tu sebenarnya cerita pasal para nabi. Atas semua cerita pasal para nabi dan juga keturunan-keturunannya. Maksudnya ayat nak kata macam ni, seandainya mereka, para nabi dan keturunannya mempersekutukan Allah, maka Allah Ta'ala akan menghapuskan amalan mereka. Maksudnya, kalau Nabi, para anbiya diberi ancaman sebegini, kalau para anbiya dia melakukan syirik, akan terhapus dosa pahala-pahalanya semua, gugur pahala-pahala mereka. Sedangkan mereka itu para Nabi, sedangkan mereka itu para salihin, mereka itu adalah para awliya, mereka itu mati dalam keadaan mensyirikkan Allah, Allah Ta'ala akan la yahbatanna amaluk wala lahabita anhum ma kanu ya'malun. Lahabita, mesti akan gugurlah. Lahabita anhum ma kanu ya'malun. Naam, sebenarnya banyak lagi bahaya syirik. Satu kitab tu, kitab berkenaan dengan 100 faedah tauhid dan bahaya syirik. Allahu akbar. Naam. Seterusnya tuan-tuan dan puan rahmani wa rahmatullah, kita terus pengertian syahadah Muhammadur Rasulullah. Dah selesai syahadah la ilaha illallah, maka kita perlu faham pula asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makna dari syahadah Muhammad Rasulullah adalah nombor satu. Yang ni bukan makna sebenarnya, itu adalah syarat. Kalau kita kata apa maksud Muhammad Rasulullah, itu maknanya adalah iaitu kita beriman, kita percaya bahawa, kita bersaksi bahawa Muhammad, iaitu Muhammad ni siapa? Muhammad yang mana satu ni? Muhammad yang mana satu ni? Iaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah ila akhirih, bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar ila akhirih. Okey, sampai akhir. Jadi Nabi yang mana satu? Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang mana satu? Yang datang daripada kabilah Quraisy. Quraisy ni daripada mana? Quraisy ni daripada orang Arab. Arab yang mana? Arab dari keturunan Nabi Ismail daripada Adnan. Dan Adnan datang dari mana? Daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Muhammad yang mana ni? Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di Makkah, kemudian berhijrah di Madinah pada tahun ke-13 Hijrah. Pada tahun ke-13 kenabian. Nah, Muhammad yang mana ni? Itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yang atuknya dahulu Abdul Muttalib pembesar Mekah. Ayahnya Abdullah. Okey, ayahnya Abdullah. Nah, baik, itu Muhammad yang kita maksudkan. Jadi kalau kita kata asyhadu anna Muhammad, Muhammad itu tak terbayang Muhammad yang Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu dalam kepala kita, dalam dada kita, maka tak sah kita punya syahadah la ilaha illallah. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia kena faham pula maksud Rasul, iaitu utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutuskan untuk membimbing umat, untuk menghuraikan kitab. Latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Hendaklah kamu jelas
Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Kami telah turunkan kepada kamu az-zikra, Al-Quran ini, supaya kamu wahai Muhammad jelaskannya kepada manusia. Maka Nabi Muhammad sallallahu ialah Rasul yang diutus untuk apa? Untuk membimbing manusia kepada jalan yang benar. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subul salam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Al-Quran, laqad ja'akum, telah datang kepada kamu seorang rasul. Rasul daripada mana? Min anfusikum, daripada diri kamu manusia. Daripada mana? Orang Arab. Azizun 'alaihi ma anittum, dia rasa berat hati dia bila tengok orang Islam susah, dia rasa susah hati. Dia tengok banyak syirik, Nabi susah hati. Azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun 'alaikum bil mu'minin, Nabi ni sungguh-sungguh nak kamu ni beriman. Tengok macam Nabi sungguh-sungguh nak kamu beriman. Nabi SAW datang jumpa budak seorang Yahudi, budak muda lagi. Budak tu nak meninggal. Nabi kata, ya ghulam, qul la ilaha illallah. Wahai budak, ucaplah la ilaha illallah. Budak tu pandang dia muka ni, pandang muka ayahnya. Ayah kata, ati Abul Qasim, ta'atlah Abul Qasim. Maka budak ucap la ilaha illallah. Budak tu ucap la ilaha illallah. Maka Nabi kata, ahli syurga dia ni, masuk syurga dia. Mandikan dia, tanamkan dia, kerana sesungguhnya dia telah mengucapkan syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nampak tak? Kesungguhan Nabi SAW, harisun alaikum bil mu'minin, sungguh-sungguh nak kamu beriman. Sampaikan hidayah, pergi kepada setiap kemah di Mina ketika orang semua tolak dia. Bayangkan tuan-tuan, perasaan bila kita pergi ke mana-mana orang tolak kita. Pergi kemah kaum ni, dia kata, man ya'wini, siapa yang boleh bantu aku, an ubaligha kalam rabbi, supaya aku boleh menyampaikan, man yansuruni, supaya boleh tolong aku agar aku boleh menyampaikan kalimah Tuhanku. Nabi seorang tentang Allah jalan untuk pertahankan akidah yang sahih, untuk pertahankan akidah yang sahih. Itu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala, kita terhutang budi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda lah yang menyebarkan cahaya tauhid di muka bumi Allah Taala. Tak tahulah apa yang jadi pada kita sekiranya kita ni tidak Islam. Mungkin kita ni sekarang ni mungkin akan makan bangkai. Mungkin kita akan berzina. Mungkin kita akan makan rishwah. Mungkin kita akan menunggang arak. Mungkin kita akan melakukan maksiat-maksiat yang besar, membinasakan diri kita, sebagaimana yang dilakukan oleh kufar kiri, kanan, depan, belakang kita. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Jadi kita bersebut asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad itu adalah Rasulullah. Kata Syekh Saleh Sindi, 7 syarat kalimah la ilaha illallah tu boleh letak oleh Muhammad Rasulullah. Apa 7 syarat kalimah la ilaha illallah? Pertama, al-ilmu, dia kena tahu ilmu, dia kena tahu maksud la ilaha illallah. Begitu juga wa anna Muhammad Rasulullah, dia kena tahu maksud wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, dia kena yakin. Ya, maksudnya dia kena yakin dengan kalimah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tak ada ragu bahawa Muhammad itu Rasulullah. Yang ketiga, dia kena ikhlas. Dia ucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah betul-betul kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana makhluk. Dan memurnikan kenabian hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas iaitu bersih syahadah Muhammad Rasulullahnya hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikongsi dengan orang lain. Tak boleh kata Mirza Ghulam Ahmad juga Nabi. Tak boleh kata orang lain juga adalah Nabi. Rasul Kahalah, Rasul apa ke zaman sekarang yang begitu banyak orang mendakwa Nabi. Kulluhum yazumu annahu Nabi.
Jadi dah ada ilmu, ada yakin, ada ikhlas, kemudian benar, jujur. Bila kata Muhammadun Rasulullah, jujur. Sebenarnya jangan jadi macam orang munafik. Innaka la Rasulullah. Orang munafik kata engkau lah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka rasul. Allah Taala tahu engkau lah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah nak menyaksikan bahawa orang munafik itu dusta. Nah, betul tak? Kemudian al-qabul. Kita kena terima apa datang daripada Nabi Muhammad SAW, kita kena terima. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa, terima. Apa yang Nabi larang, kita tolak. Kemudian al-inqiyad. Bukan sekadar terima, kita kena follow, kita kena laksanakan al-inqiyad, kepatuhan. Bukan kata saya terima, Nabi Muhammad saya terima, semua ajaran ni saya terima. Tapi saya tak solat, saya tak zakat, tak puasa, tak haji, tak nak ikut sunnah. Tak boleh, itu maksud tak terima. Kamu kena terima, kena qabul, kemudian kamu kena inqiyad, kamu kena laksanakan. Yang ketujuh, yang terakhir sekali, kamu kena cinta Nabi Muhammad SAW. Jadi 7 syarat kalimah la ilaha illallah tu boleh diletakkan pada Muhammadur Rasulullah. Letak kaedah yang sama. InsyaAllah kamu akan lebih benar kamu punya syahadah Muhammad Rasulullah. Dan syahadah Muhammadur Rasulullah ni ada rukun-rukunnya. Rukunnya kat sini yang kita sebut. Tengok situ. Pertama, ta'atuhu fima amara. Tengok muka surat 73 tuan-tuan. Ta'atuhu fima amara. Bila kita ucap asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maksudnya ialah pertama kita kena ta'atuhu fima amara. Mentaatinya pada apa-apa saja yang beliau perintahkan. Kata Allah Ta'ala, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika al-fawzul azim. Siapa yang taat Allah dan Rasulnya, Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam syurga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan, mereka kekal, wa dhalika al-fawzul azim. Ta'atu fima amar. Kalau saya letakkan ayat wa ma atakumur rasul fakhuzu, ayat seterusnya itu. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa saja yang beliau sampaikan, maksudnya apa saja yang Nabi sampaikan dengan syarat hadis itu sahih, kita benarkan walaupun mungkin tak kena dengan akal kita. Kata Allah Ta'ala dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflayn min rahmatih, ya. Wahai orang beriman, wahai ahli kitab, bertakwalah kamu kepada Allah dan berimanlah kamu kepada Rasulnya. Beriman kamu kepada Rasulnya, itu Rasul Muhammad SAW. Kita kena benarkan ucapan Nabi. Itu berlaku kisahkan Umar Al-Khattab. Pernah kali Nabi SAW kata nanti pada akhir zaman ada seorang pengembala kambing, orang yang menggembala. Pernah sekali berlaku dalam satu kisah, Nabi kata ada orang tu pengembala kambing. Kambingnya itu ada serigala nak tangkap kambing ni, maka dia pun pertahankan kambing dia. Dia jaga, dia halau serigala tu. Lalu serigala tu berkata kepada pengembala kambing tu, kamu tunggulah nanti pada waktu di mana kambing ini tidak ada penjaga lagi, ketika itu kami akan ambil. Lalu orang yang dengar tu daripada Nabi SAW sebagian sahabat kata, ya Rasulullah, serigala mendengar ya Rasulullah, serigala boleh bercakap ya Rasulullah. Nabi kata, aku, Abu Bakar dan Umar beriman dengan kisah ni. Sedangkan ketika itu Abu Bakar dan Umar tidak ada dalam majlis tersebut. Aku, Abu Bakar dan Umar beriman dengan kisah ini. Maksudnya apa? Para sahabat Abu Bakar dan Umar kuat imannya, benarkan kisah tersebut walaupun cerita tu kata serigala bercakap. Walaupun serigala bercakap. Juga satu kisah yang kedua pula. Seorang pengembala lembu, dia pergi tunggang lembu dia. Dia tunggang lembu dia, naik lembu dia sampai lembu dia rasa berat. Letak barang lagi, apa lagi. Akhirnya lembu tu kata, bukan kerana ini aku diciptakan. Maksud lembu tu bercakap dengan tuannya. Sekali lagi, audiens dengar daripada Nabi SAW kata, ya Rasulullah, lembu dia cakap ya Rasulullah. Maka Nabi kata, aku, Abu Bakar dan Umar beriman dengan kisah ni. Maksudnya apa? Para sahabat dia beriman dengan kisah tersebut. Shadiqul masduq. Seperti kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah menyampaikan hadis kepadaku, Rasulullah SAW telah menyampaikan hadis kepadaku, dan dia adalah sadiq, dia benar, al-masduq, yang dibenarkan. Sadiqun fi kalamihi, benar pada ucapannya, masduqun min indi rabbih, dibenarkan dari sisi Tuhannya. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, iaitu menjauhkan diri daripada apa yang beliau larang. Ini jelas
Maksudnya apa dalilnya? Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu innallaha syadidul iqab. Apa saja yang diberikan oleh Allah, apa yang diberikan rasul kepadamu maka ambillah, apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Lepas tu ada sahabat tu mula-mula dia pakai cincin emas. Kemudian Rasulullah kata orang yang pakai cincin emas ni tidak ada bahagian di akhirat langsung. Dia ambil cincin, dia campak terus. Kemudian sahabat kata, wah akhi, ambil lah cincin ni, emas ni kau boleh cairkan dan gunakan, ambil faedah. Dia kata, aku takkan ambil lah benda yang aku dah buang kerana Rasulullah SAW. Lepas tu kita tengok sebagian ahli sunnah, Masya Allah, saya puji betul. Ada sebagian sahabat saya belajar dalam degree muzik, kemudian buat studio muzik, dapat duit beribu riban tuan-tuan, buat studio. Orang pergi jamming, main jamming, gedung-gedang kan. Dia train pula orang buat muzik. Dia belajar sound engineering. Jadi pula orang yang yang tukang-tukang buat engineer muzik ni pada konsert-konsert tu dapat beribu riban tuan-tuan, kaya. Dapat sunnah tuan-tuan. Dapat sunnah. Terus tinggalkan semua tu. Tinggalkan terus. Sampai tuan-tuan dia sanggup bekerja sebagai pembantu kedai susun buku tuan-tuan. Gaji 1,200 sebelum tu gaji dia beribu-ribu tuan-tuan. Saya bila dengar kisah dia, saya kadang-kadang nak menitik air mata. Saya kata, Masya Allah, kuat betul iman dia, Masya Allah. Sanggup tinggalkan. Yang ni kita yang dah ada duit, ada makan, semua senang, nak tinggalkan benda-benda yang kecil-kecil pun tak boleh. Dengar muzik, bonus sekadar dengar muzik. Apa salahnya dengan muzik? Bunyi ada khilaf yang macam ni. Macam-macam lah dia punya alasan dia. Sedangkan Allah, Nabi SAW dah dengan jelas, Al-Quran dengan jelas, hadis dah jelas tentang pengharaman muzik, dengan muzik. Jadi bagi alasan, masa hari raya tu Nabi dengar. Nabi tak kata mainlah. Nabi terdengar kanak-kanak. Yang kedua, yang nyanyi tu kanak-kanak. Jariyat. Bacalah hadis tu betul-betul. Budak-budak Twitter ni banyak ni tunjuk alim dalam Twitter. Kalau muzik tu haram, habis tu Nabi dengar muzik. Nabi bukan dengar muzik, Nabi dengar budak main kompang, ketung-ketang, bukan main gitar macam korang dengar ni. Bukan lagu Rihanna, lagu maksiat, lagu Taylor Swift yang korang dengar ni, yang penuh dengan maksiat. Kamu kiaskan lagu tu dengan lagu yang kamu dengar sekarang, tabban lak, binasa kamu. Ini sama kiaskan. Budak kecil menyanyi, jariyat, budak kecil baca hadis tu betul-betul. Jahil bahasa Arab tapi nak sombong dengan pendapat-pendapat ulama yang besar. Kita marah ni bukan sebab kita geram kita geram sebab cara dia bantah tu penuh kesombongan terhadap apa yang ulama-ulama kita tulis. Penuh sombong cara jawab tu. Kalau kita saya mengkaji juga, saya dapati ada pendapat sekian-sekian, dia tak, penuh sombong. Cara cakap tu penuh kesombongan. Jadi orang yang sombong ni tidak ada penghormatan bagi dia. Sombong pada ulama kita, sombong kepada hadis Nabi SAW, dan pandai-pandai mentafsirkan hadis dengan sesungguh-sungguh, dengan sewenang-wenang. Dengar apa yang dia kata. Hadis tu kata jariyat, budak perempuan. Satu. Yang kedua, duf, gedung-gedang main kompang. Yang ketiga, nyanyi lagu-lagu berkaum, nyanyi lagu kaum. Lagu perang Mu'ah tak silap ni. Kanak-kanak menyanyi pada hari perayaan dengan pakai duf. Kamu samakan dengan lagu I love you, you love me, touch my body, I kiss you, Subhanallah. Itu yang kamu nak? Yang kedua, bila dengar muzik tadi, Abu Bakar As-Siddiq kata, amizmaru syayatin fi baiti Rasulillah, adakah seruling syaitan di rumah Rasulullah SAW? Nabi tak kata pun, Abu Bakar, hang ni ekstremisnya. Ini bila kita kata muzik tu haram, ekstremis. Inilah dia, ciri-ciri ISIS telah masuk dalam masyarakat kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba tak pasal-pasal ISIS pula kena dengan muzik.
Bila Abu Bakar kata amizmaru syayatin fi baiti Rasulillah, adakah seruling syaitan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi ada kata kat Abu Bakar ni ekstremis lah kata muzik ni seruling syaitan. Nabi cuma bantah dia. Nabi kata biarkan mereka. Mereka tu siapa? Kanak-kanak tadi yang nyanyi tadi. Sama ke dengan kamu menyanyi? Wanita tergilik-gilik dengan pakai tudungnya, dengan Allah musta'an. Yang ketiga, bukankah Allah Ta'ala kata dalam Quran, fala takhda'na bil qaul. Wahai wanita-wanita, kamu ni bukan macam wanita lain. Fala takhda'na bil qaul. Jangan kamu lembutkan dan lengguk-lenggukkan suara kamu di hadapan lelaki. Bukankah seorang penyanyi itu berlengguk-lenggukkan suaranya di hadapan lelaki? Kalau bercakap biasa pun tak boleh nak lenggukkan depan lelaki. Macam perempuan yang menyanyi pula, yang dia badan dia pusing-pusing macam ni pula, siap joget-joget lagi, terlompat sana sini. Itu kamu kata boleh? Kamu kiaskan dengan hadis Nabi tadi? Kita kata, oh tidak ada ijma' dalam masalah ni. Tak adakah perlu ijma' untuk kita nak kata benda tu haram? Bagi orang beriman cukup dengan satu atau dua hadis Nabi SAW, cukuplah. Kan? Orang kata walaupun banyak ulama kata, satu pendapat kata boleh, saya pilih pendapat yang kata boleh. Satu, taqwa, ittaqullah ya akhi. Dia nak juga fatwa boleh muzik. Dia nak juga korek fatwa boleh muzik. Okey. Kalau satu, boleh lah orang lain korek fatwa boleh buka hijab, korek fatwa boleh minum nabi, boleh juga korek fatwa boleh ila akhiri. Naam. Dan dia kata ada satu ulama daripada Arab Saudi yang dia itu telah mengkaji bahawa tidak ada ijma' dalam masalah ni. Ya akhi, perhatikan siapa dia tu. Ulama yang kata tidak ada ijma', itulah ulama yang pergi ke Chechen menghadiri ijtima' ahli sunnah, kononnya ahli sunnah di Chechnya bersama Ali Jufri dan sekian-sekian, untuk mengatakan bahawa akidah salafiyah itu ialah akidah yang ekstremis. Maturidiyah dan Asy'ariyah akidah yang benar. Kita nak bersama dengan orang macam ni. Ada rekod dia siapa yang hadir dalam seminar tersebut. Ila akhiri. Yang keempat, alla yu'badallah illa bima syara', iaitu tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang telah disyariatkan. Artinya kita wajib beribadah kepada Allah Ta'ala menurut apa yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Iaitu kita beribadah dengan cara Nabi. Kan? Kalau kita kata beriman bahawa Nabi itu ialah Rasulullah, utusan Allah, maka mestilah dia yang membawa perkara yang terbaik, amalan yang terbaik. Wa ma min syai'in yuqarribukum ila jannah illa hadathtukum anhu. Tidak ada suatu perkara yang menyebabkan kamu, mendekatkan kamu ke syurga melainkan aku telah ceritakannya kepada engkau. Wa ma min syai'in yuqarribukum ila an-nar faqad hadzartukum minhu. Tidak ada suatu perkara pun yang mendekatkan kamu ke neraka melainkan aku dah mentahzir kamu, beri peringatan kamu tentangnya. Dan bila kamu dengar baca ayat tadi, harisun alaikum bil mu'minin, yang sungguh-sungguh kamu beriman, kamu sangka Nabi ajar yang kurang bagus sampai kamu berhajat kepada zikir-zikir tok guru kamu, tok syekh kamu. Sampai bila kita kata selawatlah, pakai selawat Rasulullah, dia kutuk kita balik. Dia kata engkau ni menolak ulama. Dia marah. Kita patutnya lebih marah, kau tolak Rasulullah. Kau rasa zikir untuk guru kamu lagi afdal dari zikir Rasulullah? Kalau kamu marah kita tolak ulama, kami lebih layak untuk marah kerana kamu telah menolak amanah Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah aku, nescaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kamu cintakan Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, jangan ikut lain.
Fattabi'uni. Malang sekali ya, saya tengok yang ada buat rancangan Fattabi'uni tu ialah orang yang sama juga menyokong perbuatan penyembah-penyembah kubur, geng-geng kuburiyun. Balik. Adakah fattabi'uni dengan pergi minta hajat di kuburan? Sebutkan bila masa Rasulullah SAW bila minta hajat pergi ke kubur. Fattabi'uni, adakah Nabi SAW mereka zikir-zikir, Nabi SAW mencipta zikir-zikirnya daripada diri sendiri? Tidak, melainkan wahyu. In attabi'u illa ma yuha ilai, kata Nabi SAW. Aku tak hanya ikut melainkan apa yang hanya diwahyukan kepadaku. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka tamatlah bab yang ke-5 ni. Bab ke-4 insya-Allah kita akan masuk ke utamaan tauhid. Bab ni sangat penting dalam Allah. Jangan ponting kelas, kita mengaji betul-betul. Supaya kita ni faham. Walaupun dia online, online ni biasalah kadang-kadang dengar sambil baring, dengar sambil minum kopi, dengar sambil masak. Tapi cuba untuk tidak ponting kelas, cuba untuk tidak meninggalkan kelas. Agar kita ni terus istiqamah mengaji betul-betul sungguh-sungguh, lalu kita boleh menyampaikannya kepada ahli keluarga kita. Barakallahu fikum. Ada soalan ke Akhi Imran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binaan kubur tidak dibenarkan, akan binaan di Masjid Nabawi untuk makam Rasulullah. Ya akhil karim, semenjak bila pula di kubur Nabi SAW ada binaan? Tidak ada binaan di atas kubur Nabi SAW. Tidak ada kubur, tidak ada binaan, tidak ada rumah di atas, tidak ada binaan. Itu hanyalah penutup di dinding. Kubur Nabi ditutup dengan 3 dinding. Baca apa yang Imam Al-Qayyim tulis. Ditutup dengan 3 dinding. Jadi kita kena bayangkan sebenarnya kubur Nabi ni dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi memanglah dalam bangunan. Jadi belum satu kena faham tu dulu. Kenapa dalam bangunan? Sebab memang kubur Nabi dalam rumah Aisyah. Takkanlah Aisyah nak buka bumbung dia, nak buka dinding rumah dia. Satu. Yang kedua, lepas Aisyah radhiyallahu anha wafat, datang lepas itu khalifah, dia dindingkan kubur ni dengan 3 lagi lapisan supaya orang tak dapat buat benda syirik dalam tu. Yang ketiga, dia bukan dalam masjid. Dia macam satu bahagian yang saya nak sebut lah tuan-tuan. Saya nak share tuan-tuan, nak lukis tuan-tuan ni. Tuan-tuan bayangkan ni ada ni masjid. Okey, bayangkan saya nak bayangkan tuan-tuan. Macam mana nak nampak ni Okey, ni bayangkan ni. Yang ni masjid Nabi asal. Rumah Nabi kat sini. Kalau yang ni masjid asal. Rumah Nabi kat sebelah ni. Kemudian masjid tu dibesarkan. Ditambah sebelah sini. Jadi dia seumpama macam di celah-celah, di tengah-tengah. Ni rumah Nabi warna biru ni, buku ni rumah Nabi. Jadi masjid ni masjid. Masjid, rumah Nabi, masjid. Jadi sebenarnya macam ni. Dia macam satu bahagian yang telah tertutup. Bayangkan macam tuan ada satu rumah kat tengah. Pembangun, orang yang beli tanah tu dah beli tanah semua sekeliling tu. Sekeliling rumah tuan, Encik Mishka ni, tak tahu nama sebenarnya apa. Rumah tu, tanah tuan-tuan, dia dah beli tanah, keliling tanah tuan. Kemudian dia buat bangunan tinggi. Rumah tuan-tuan kat tengah. Adakah tuan kata rumah tuan dalam bangunan? Maka jawapannya tidak. Habis tu bukankah ada kubah Ustaz atau kubur Nabi? Kubah itu bukan Nabi buat, bukan sahabat buat, bukan Abu Bakar buat, bukan Umar buat, bukan Uthman buat, bukan Bani Umayyah buat. Dia datang lepas tu, kerajaan Turki yang pergi buat benda tu. Kalau bukan Turki pun kerajaan apa? Tak silaplah kerajaan Turki lah. Tapi bukanlah kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah yang awal. Habis tu kenapa kerajaan Arab Saudi tak runtuhkan kubah tu? Tuan-tuan, sekarang ni tak buat apa-apa pun kena tuduh. Macam mana ahli bid'ah dia sebarkan berita dalam Twitter, dalam WhatsApp. Sampai orang sampai, Ustaz betul ke Arab Saudi nak pindahkan jenazah Nabi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa hal Saudi nak
nak alih jenazah Nabi SAW yang mulia dalam tu. Apa faedah nak alihkan jenazah? Tahu faedahnya. Habis tu Kubah kenapa tak runtuhkan? Kalaulah tak buat apa-apa sekarang ni pun, difitnah kononnya nak hancurkan kubur Nabi, kalau ke Saudi ni dia menghina kubur Nabi, itu pun difitnah. Kalau bayangkan kalau dirobohkan Kubah Hijau. Jadi Kubah Hijau tu dibiarkan sama macam Nabi SAW biarkan Kaabah yang ada sekarang ni. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa tak pecahkan dan bina balik Kaabah sama macam zaman Nabi Ibrahim yang masuk sekali, apa dia, sama sekali masuk sekali apa tu, Hijr Ismail. Kata Nabi SAW, kalaulah bukan kerana kaum kamu ni baru masuk Islam, dan aku takut mereka confused, mereka takut nanti mereka kata aku ni pecahkan Kaabah, maka aku biarkan macam tu. Begitu jugalah kerajaan Arab Saudi sekarang. Ulama-ulama sana kata tak nak difitnah sebagai menghancurkan kubur Rasulullah, tak nak difitnah sebagai orang yang benci Rasulullah, maka dibiarlah kan macam tu Kubah Hijau. Faham tak? Jadi bukan ada binaan atas kubur Rasulullah SAW. Soalan seterusnya. Saya banyak kali menghadapi lintasan hati dan bisikan syaitan dengan kata murtad. Bagaimana cara untuk menghilangkannya? Baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul amantu billah, amantu billah, amantu billah. Baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian kata dalam hati, kemudian kata amantu billah, aku beriman pada Allah. Kalau lagi kuat lagi, kamu ludah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ludah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ludah dengan ludah yang halus. Kalau terganggu lagi, salat 2 rakaat. InsyaAllah. Fa'adhaballahu anni. Kata seorang sahabat kata, ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baini qiraati fi salah. Mada af'al? Kata, ya Rasulullah, sungguh syaitan menghalang aku dan bacaanku dalam salat. Apa yang baca? Dia kata, dia kata, falyasta'idz billah. Wal yadful an yasarika thalathan. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ludah sebelah kiri. Fa fa'altu dzalika fa adhabahu Allahu anni. Kata sahabat tadi, maka aku lakukan perkara tersebut, maka Allah Taala hilangkan ragu-ragu tu dalam hati aku, gangguan syaitan tu daripada hati aku. Itu sahabat Nabi dah ajar lah. Nabi SAW dah ajar pada sahabat tadi. Nah, seterusnya. Tak syak lagi. Apakah berdoa kepada Allah lebih afdal bertawassul? Bertawassul dan tawassul yang sunnah itu boleh. Lagi afdal. Tawassul yang sunnah yang Nabi ajar, bukan tawassul yang bid'ah. Berdoa kepada Allah terus afdal. Berdoa kepada Allah Ta'ala terus dengan tawassul yang sunnah. Tawassul yang sunnah itu lebih afdal. Tawassul yang sunnah, bukan tawassul yang bid'ah. Okey? Apa tawassul yang sunnah? Itu kena belajar lagi. Apakah itu tawassul yang sunnah? Nah, seterusnya. Ya, dia kata makam-makam raja di Spanyol dan di Venezuela dan di Uruguay, ada sebagian makam-makam raja di sana, di Ukraine. Makam raja itu dibuat binaan, maka itu termasuk daripada membuat bangunan di atasnya dilarang. Nah, sambung. Soalan ni dua soalan sekali dalam satu soalan. Okay? Apakah syirik selalu terjadi pada seorang yang tidak disedari dan sengaja tidak sengaja? Ya, betul. Sebab itulah boleh berlaku syirik dalam keadaan kita tak sengaja. Terutama sekali syirik kecil. Kan Nabi kata syirku akhfa min dabibin naml. Sungguhnya syirik itu lebih halus daripada semut yang berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Oleh sebab itu kita baca doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka bima la na'lamu bima la na'lamu. Ya Allah, aku minta lindung daripada syirik yang aku ketahui
dan ampunkanlah ya Allah daripada aku melakukan dan ampunkanlah aku ya Allah pada syirik yang aku tidak ketahui. Kenapa tidak syirik apabila percaya pada berkat satu benda? Berkat satu benda juga syirik, kecuali berkat benda-benda yang ada nas, yang ada dalil. Percaya benda tu ada berkat tanpa dalil dan tanpa nas, itu syirik kecil. Tetapi kalaulah percaya benda tu menghasilkan barakahnya sendiri, itu syirik besar. Namun percaya kepada benda yang ada barakah pada perkara yang ada dalil dalam Quran atau hadis dia ada barakah, maka itu dibenarkan dalam syarak. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sambung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.